Salam Malaysia Madani, Berita Pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Hampir 700,000 penumpang dijangka menaiki penerbangan sepanjang Aidilfitri berdasarkan jumlah penerbangan yang telah diluluskan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM. Bagi memastikan kelancaran dan keselesaan pengguna, MEFCOM menjalankan pemeriksaan mengejut di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 1 dan Terminal 2 serta lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang bermula 17 April lalu. Pengerusi Eksekutif MEFCOM Datuk Seri Saripudin Kasim, daripada pemeriksaan itu pihaknya mendapati tahap kesediaan kedua-dua syarikat penerbangan dan pengendali lapangan terbang di kesemua titik sentuh penumpang penerbangan memuaskan selari dengan jangkaan peningkatan trafik penumpang. Selain itu, MEFCOM menggesa syarikat penerbangan mematuhi jadual penerbangan serta slot yang diluluskan. Selain pengendali lapangan terbang juga diingatkan untuk mematuhi tahap perkhidmatan yang ditetapkan. Pada masa sama, Suruhanjaya itu menggalakkan pengguna untuk mendaftarkan aduan mereka dengan syarikat penerbangan atau pengendali lapangan terbang sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Keadaan trafik di Pantai Timur menunjukkan pertambahan kenderaan yang mendadak awal pagi ini. Untuk perinciannya bersama Azrul Faizal Jusso di Plaza Tol Kuala Terengganu. Silakan. Baik, terima kasih Wiwala, dan kini saya berada di susur keluar bagi LPT2 ataupun laluan terakhir bagi para pengguna di LPT2 untuk menuju ke Terengganu dan juga di Kelantan. Dan pastinya pada pagi ini awal pukul 6 pagi telah kami berada di sini untuk memantau aliran trafik, dan apa pun yang boleh saya kongsikan masih lagi lancar walaupun ada pertambahan kenderaan yang telah pun tiba ke negeri Terengganu pada pagi ini. Dan pastinya untuk laluan ini merupakan laluan utama yang menjadi pilihan warga Terengganu dan juga Kelantan, dan ini bukan akan memberikan laluan untuk mereka yang menuju ke Kelantan akan melalui daerah Setiu dan Besut sebelum tiba ke sempadan Terengganu dan juga Kelantan. Jadi untuk pagi ini dijangkakan akan lagi ada lagi pertambahan kenderaan akan tiba ke laluan ini. Dan untuk para pengguna di Terengganu pastinya mereka ada pilihan untuk keluar terlebih dahulu daripada susur ini, dan ini itu di lebuh raya ataupun di susur keluar di Ajil dan juga di Bukit Payung. Itu antara laluan pilihan mereka. Dan untuk waktu ini di Plaza Tol Kuala Terengganu, mereka hanya membuka sebanyak 3 lorong untuk pilihan para pengguna untuk tiba ataupun menggunakan untuk tol ini untuk keluar pada hari ini. Nanti kan juga kami akan pasti akan ada perubahan pada siang ini untuk keselesaan para pengguna jika ada lebih banyak kenderaan yang tiba ke lebuh raya ini. Jadi saya kira itu saya dapat kongsikan di pagi ini di susur keluar di Plaza Tol Kuala Terengganu, dan nantikan perkembangan dari masa ke masa bersama kami dan terus kembali bersama Wimala di Akasapuri. Silakan. Terima kasih Azrul. Dan bagi mendapatkan perkembangan semasa aliran trafik di lebuh raya utama, kita bersama Muhammad Jasmaidi Arif di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Silakan Jas. Baik, terima kasih Vimala. Seperti yang kita maklum, inisiatif tol percuma yang diumumkan kerajaan telah pun diaktifkan di 33 lebuh raya yang akan dinikmati pada 19 hingga 21 April serta 24 April 2023. Baik, setakat pukul 7 pagi, tinjauan di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini terdapat peningkatan jumlah kenderaan menghala ke utara, pantai timur dan juga selatan negara, dan namun keadaan masih lagi terkawal dan tidak ada sebarang kemalangan dilaporkan setakat ini. Baik, kita lihat di skrin bagi kawasan lebuh raya ke utara plus di kawasan Slim River terdapat peningkatan kenderaan, namun masih lagi lancar. Difahamkan di kawasan Tapah terdapat berlakunya hujan dan ini sedikit memperlahankan kenderaan. Jadi seterusnya kita lihat ke kawasan Simpang Renggam, iaitu lebuh raya yang menghala ke selatan, masih lagi
tidak ada kenderaan, tidak banyak kenderaan di kawasan ini, dan di Kuala Lumpur Karak, di kawasan Genting Sempah, sememangnya sudah ada peningkatan kenderaan. Jika kita lihat jarak kenderaan lebih kurang dalam 3 meter, dinasihatkan kepada pengguna lebuh raya supaya menjaga jarak kenderaan anda. Dan ini berikutan kawasan tersebut merupakan kawasan pendakian. Okey, baik. Seterusnya masih lagi di Kuala Lumpur Karak, di kawasan Bentong, turut mempunyai kenderaan yang banyak di sini, dan okey, baik. Pihak LLM juga mengingatkan bagi mengoptimumkan inisiatif tol percuma ini, pengguna diingatkan supaya memastikan penggunaan kad Tashenggo atau Smart Tag masih perlu disentuh bersama-sama kad Tashenggo di Plaza Tol, dan manakala pengguna RFID perlu masuk dan keluar dari lebuh raya menggunakan lorong RFID, dan tiada bayaran tol dikenakan atau ditolak daripada kad dan e-wallet Tashenggo. Baik, setakat itu sahaja perkembangan semasa aliran trafik dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Jasmaidi di LLM. Saudara, sejuta kenderaan dijangka memasuki Pahang sepanjang Aidilfitri tahun ini. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, Pahang merupakan laluan utama untuk memasuki negeri-negeri di pantai timur iaitu Kelantan dan Terengganu. Kita meramalkan adalah lebih kurang 1 juta kenderaan akan melalui lebuh raya LPT. Contohnya di Temerloh sekarang ni, daripada Selangor, daripada Melaka, Shah Alam dan berbagai-bagai tempat di sebelah sana akan melalui lebuh raya LPT ini, dan kita meramalkan kenderaan yang akan melalui adalah sebanyak 1 juta kenderaan. Ini adalah disebabkan Pahang ini adalah merupakan pintu masuk kepada pantai timur seperti di Terengganu dan juga di Kelantan. Beliau turut menasihati orang ramai, khususnya pengguna-pengguna yang menggunakan laluan LPT Pantai Timur agar berhati-hati sepanjang pemanduan, meneliti lalu lintas sebelum memulakan perjalanan serta mematuhi segala arahan dan peraturan jalan raya. Sempena Aidilfitri yang bakal tiba, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan harapan agar rakyat meningkatkan kesatuan dalam membangun dan menyelamatkan negara tercinta. Beliau turut mengajar masyarakat memanfaatkan perayaan tersebut bagi memperkukuh kesatuan antara satu sama lain. Beliau berkata demikian menerusi video yang dimuat naik di Facebooknya. Mengangkat keunikan penghasilan lemang yang dinikmati pelbagai kaum, Datuk Seri Anwar optimis kesepaduan rakyat mampu mempertingkat martabat negara. Sempena sambutan ini yang diraihkan oleh semua umat Islam di negara kita dan seluruh dunia, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mari kita kuatkan semangat kesatuan rakyat Malaysia, membangunkan negara, menyelamatkan negara dan memulakan daripada diri kita setelah Ramadan Karim, kita membersihkan diri, jiwa kita supaya mengangkat martabat keluarga kita, masyarakat kita, negara kita sebagai satu kesatuan. Video berdurasi 2 minit 36 saat yang dimuat naik beliau mencerminkan perpaduan masyarakat berbilang kaum yang dizahirkan menerusi perkongsian juadah istimewa sempena Aidilfitri iaitu lemang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah yang akan menunaikan solat Aidilfitri digalakkan memakai pelitup muka di masjid atau surau. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memaklumkan penetapan ini dibuat berikutan terdapat peningkatan penularan kes COVID-19 ketika ini.
JAKIM atas saranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar telah mengadakan perbincangan bersama Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Profesor Madya Dr. Lokman Abdullah mengenai prosedur operasi standard SOP pemakaian pelitup muka bagi jemaah yang akan menunaikan solat Aidilfitri di masjid atau surau. Katanya setelah merujuk ke Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, JAKIM amat menggalakkan jemaah memakai pelitup muka sekiranya berada di kawasan ramai orang dan sesak. JAKIM juga menasihati umat Islam agar mengambil langkah berwaspada dan berhati-hati dengan kawalan kendiri sekiranya berada di mana-mana tempat perkumpulan yang ramai dan sesak termasuk di masjid dan surau bagi mengelakkan penularan virus berkenaan. Jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke Hospital Kementerian Kesihatan meningkat 26.2% pada Minggu Epidemiologi ke-15 iaitu dari 9 hingga 15 April 2023 berbanding minggu sebelumnya. KKM memaklumkan majoriti pesakit yang dimasukkan ke hospital adalah golongan berisiko tinggi seperti warga emas serta individu dengan komorbid. Namun peningkatan itu tidak membebankan perkhidmatan kesihatan dan hospital masih beroperasi seperti biasa. Sebanyak 80.7% melibatkan pesakit berumur 60 tahun dan ke atas, manakala 82.6% adalah dalam kalangan individu dengan komorbid. Kenyataan itu turut memaklumkan kematian pesakit yang tidak pernah divaksinasi adalah 6 kali lebih tinggi berbanding pesakit dengan 1 dos penggalak. Berdasarkan data tahun ini, setakat 17 April, hanya 50% penduduk Malaysia telah menerima dos penggalak pertama dan 2.5% menerima dos penggalak kedua. KKM turut mengingatkan rakyat Malaysia agar mengamalkan langkah berjaga-jaga bagi memendung peningkatan jangkitan semasa musim perayaan walaupun negara berada dalam fasa peralihan COVID-19. Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Berapit Pengkalan Hulu yang baharu akan dibina berhampiran pintu masuk sempadan antarabangsa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasara berkata, pembinaan itu dibuat berikutan kedudukan kompleks sedia ada ketika ini agak jauh dari pintu sempadan antarabangsa. Cadangan pembinaan itu telah dipersetujui pada mesyuarat Jawatankuasa Pemantapan Kawalan Negara 11 April lalu dan akan dimasukkan dalam permohonan bajet Rancangan Malaysia ke-13. Oleh kerana Rancangan Malaysia ke-13 masih lagi jauh dan untuk itu kerja-kerja penyediaan dokumen dan skop akan dilaksanakan secepat mungkin. Bagi membolehkan kerja-kerja fizikal dapat dilaksanakan oleh kerajaan bila peruntukan telah meluluskan dalam Rancangan ke-13. Sementara menunggu ICQS baharu siap, kedudukan Sekatan Jalan Raya SJR PDRM sedia ada akan dipindahkan ke lokasi berdepan pintu masuk antarabangsa. Langkah itu bagi membolehkan kawalan keselamatan dan saringan awal dapat dibuat. Selamat Hari Raya, sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Permohonan bagi program Tenaga Hijau Korporat CGPP akan mula dibuka 9 Mei ini. Program tersebut dijangka mendapat sambutan menggalakkan daripada syarikat korporat dalam usaha menarik kemasukan pelabur antarabangsa ke negara ini. Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Tenaga Insinyur Abdul Rahim Ibrahim menjelaskan tempoh permohonan akan tamat pada akhir tahun ini atau sehingga kuota 800 megawatt habis dilanggan. Kita menjangkakan program ini akan mendapat sambutan yang baik daripada peserta. Lagipun ini adalah satu program inisiatif untuk tenaga hijau kan. Sekarang ni pun kita cakap lebih pada climate change, mengurangkan
pelepas carbon emission semua itu. Dan satu promosi yang baik juga kepada corporate customer yang dalam operasi hariannya tu ada elemen green dalam productionnya. So kita nampak sambutan akan menggalakkan. Tambahnya, CGPP membolehkan syarikat korporat yang beroperasi di negara ini menggunakan tenaga elektrik hijau melalui pemasangan sistem solar fotovoltaik PV. Inisiatif itu sekaligus mendorong organisasi terlibat mencapai komitmen alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG masing-masing. Jumlah pergerakan penumpang Malaysia meningkat 15% kepada 6.7 juta pada Mac 2023 berbanding bulan sebelumnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB memaklumkan kenaikan didorong penyambungan semula pelbagai laluan penerbangan susulan permintaan perjalanan yang terus meningkat di rantau ini. Pengarah urusannya Datuk Iskandar Mizal Mahmud penyambungan semula operasi serta laluan syarikat penerbangan secara aktif di lapangan terbang seluruh negara memberi keyakinan mengenai permintaan perjalanan. Pengendali lapangan terbang itu menjangkakan lebih banyak syarikat penerbangan baharu akan beroperasi ke Malaysia dalam beberapa bulan akan datang. Pergerakan penumpang antarabangsa dan domestik terus meningkat dengan stabil pada bulan lalu, masing-masing mencatatkan 3 juta dan 3.7 juta penumpang. Kedua-dua sektor menunjukkan peningkatan pergerakan penumpang lebih 10% daripada angka bulan sebelumnya. Bagi 3 bulan pertama, jumlah pergerakan penumpang berjumlah 18.7 juta, meningkat 125% daripada 8.3 juta penumpang dalam tempoh yang sama pada 2022. Sasaran kerajaan untuk membantu lebih 140,000 keluarga miskin boleh dicapai dengan menyediakan jaringan perlindungan sosial yang mencukupi. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Kebajikan Negara Malaysia YKNM Nurul Izzah Anwar berkata, semua pihak perlu peka dengan keperluan serta capaian bantuan bagi memenuhi keperluan golongan sasar sebaiknya. Sehubungan itu, pihaknya meminta YKNM memberikan data terperinci bagi memastikan tiada golongan sasar yang tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Saya fikir dalam ruang lingkup kita, bila musibah menimpa, dia tak tengoklah siapa kita sebelumnya. Dia jadi dan kerana itulah penting adanya perlindungan jaringan sosial yang mencukupi, ya. Maksudnya apa bentuk bantuan yang dapat kita capai bila kita ditimpa kesusahan ataupun musibah. Beliau ditemui pada program Girang Syawal bersama keluarga B40, Anjuran Pertubuhan Jejak Jalanan dan YKNM di Ibu Negara. Selain mengadakan jualan rahmah sepanjang Ramadan, Karnival Mahabar Ramadan Syawal di Kepala Batas turut memberikan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Hasil jualan golongan peniaga Karnival disumbangkan kepada sekolah pondok, tafiz, anak-anak yatim dan keluarga kurang berkemampuan. Karnival Mahabah Ramadan Syawal yang mengumpulkan hampir 300 peniaga tempatan turut menyediakan juadah untuk berbuka puasa dan menjadi karnival pertama di Malaysia yang berniaga sambil beramal. Bila saya melihat inisiatif untuk memberi sumbangan ini dilakukan tiap-tiap tahun, dia menggalakkan masyarakat untuk turut sama-sama menderma. Saya masih ingat semalam bila saya sampai, ada di kalangan peniaga yang datang jumpa dengan penganjur bertanya mana anak-anak yatim, kami nak bagi sedikit sampul wang. Jadi saya rasa inisiatif daripada penganjur ini satu inisiatif yang sangat baik dan patut dicontohi oleh semua penganjur yang lain. Kita dapat membantu peniaga-peniaga dan kita menghimpunkan seluruh peniaga-peniaga di satu tempat sebagaimana saranan Perdana Menteri Malaysia kita yang ingin
meletakkan peniaga-peniaga ini di dalam satu bumbung. Jadi alhamdulillah kita ada hampir 300 usahawan di mana kita adakan program-program madani, program-program ilmiah, program-program sumbangan untuk anak yatim, untuk ibu tunggal dan juga asnaf, dan di samping itu juga kita ada sumbangan untuk masjid, surau dan juga tahfiz. Karnival Mahabar Ramadan Syawal akan beroperasi selama 72 jam bermula Jumaat bagi membantu pengunjung membuat persiapan menyambut ketibaan Syawal. India kini mempunyai bilangan penduduk yang lebih ramai berbanding China. Berdasarkan data terkini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, penduduk India dianggarkan seramai 1,428.6 juta berbanding seramai 1,425.7 juta orang di China, perbezaan seramai 2.9 juta. Menurut laporan kedudukan penduduk dunia 2023 yang dikeluarkan Dana Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA, penduduk dunia secara keseluruhan kini lebih 8 bilion dengan rantau Asia Pasifik dihuni lebih 4 bilion orang. Amerika Syarikat negara ketiga paling ramai penduduk iaitu 340 juta, diikuti Indonesia 277 juta. Dengan jumlah populasi dunia yang melepasi angka 8 bilion, kini terdapat kebimbangan besar mengenai saiz penduduk dunia yang dijangka mencecah sekitar 10.4 bilion menjelang 2080-an. Menurut agensi itu, sudah sampai masanya untuk dunia memikirkan semula cara ia melihat perubahan kesuburan dan demografi. 25% daripada penduduk dunia berumur 14 tahun ke bawah, 65% berumur 15 hingga 64 tahun dan 10% berumur 65 tahun ke atas. Gunung Semeru di wilayah Jawa Timur Indonesia meletus sebanyak 16 kali pada Rabu dan menghaburkan abu panas sejauh 2 km. Menurut pos pemantauan Gunung Berapi Semeru, letusan pertama bermula pada 7.10 pagi dan kedua pada 8.40 pagi dengan tempoh 82 hingga 110 saat. Status berjaga-jaga Gunung Semeru berada pada tahap ketiga tertinggi. Pihak berkuasa meminta orang ramai untuk terus berwaspada dan mengelakkan diri daripada menghampiri kawasan tenggara sepanjang 13 km dan dalam radius 5 km di sekitar puncak untuk mengelakkan bencana. Letusan Gunung Semeru pada Disember 2021 menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dan meragut lebih 50 nyawa. Volkswagen sedia melabur kira-kira $1.1 bilion untuk menubuhkan pusat pembangunan, inovasi dan pemerolehan baharu di China. Kenyataan kumpulan Volkswagen itu dibuat sempena pameran Auto Shanghai 2023 yang sedang berlangsung. TechCo akan dibina di Hefei, wilayah Hanhui. Ia akan menggabungkan pasukan R&D kenderaan dan komponen dengan memanfaatkan sinergi pembelian dalam proses pembangunan. Selain mengintegrasikan teknologi tempatan terkini ke dalam pembangunan produk pada peringkat awal, pusat itu dijangka dilancarkan pada awal 2024 dan akan mengaji lebih 2,000 pekerja daripada pemerolehan sehingga R&D. Ia dijangka memendekkan masa pembangunan produk dan teknologi baharu secara beransur-ansur sehingga 30%. Sabah FC menang bergaya selepas membenam Kelantan FC 6-1 dalam aksi perlawanan Liga Super di Stadium Likas malam tadi. Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee berkata, pemain perlu terus kekal fokus untuk meneruskan momentum kemenangan dalam perlawanan seterusnya. Yang penting kita mendapatkan 3 mata dan kita mengekalkan rekod tanpa kalah di Likas, di mana selepas kita berjaya dalam Piala FA, hari ini pemain menunjukkan
satu prestasi yang cukup baik, terutama menyempurnakan peluang-peluang yang sedia ada, dan kita harus pastikan momentum ini dikekalkan pada saingan perlawanan yang akan datang. Key positif lah, walau kena macam ini sekalipun kita masih ada ruang dan peluang lagi, so semua kena memperbarui sikap untuk masa atau game yang akan datang. Gol-gol pasukan Sabah FC disumbangkan oleh Daniel Ting pada minit ke-4 dan ke-11, Dominic Tan minit ke-48, Badrul Bakhtiar minit ke-61, Stuart Wilkin minit ke-75 dan Telmo Castanheira pada masa kecederaan. Jaringan sagu hati skuad The Red Warriors disempurnakan pemain import Miguel Cifuentes pada minit ke-46. Sabah FC kini meraih 17 mata, manakala Kelantan FC kekal dengan 4 mata selepas mengharungi 9 perlawanan. Sabah FC akan menentang Selangor FC 27 April ini di Stadium Likas. Perak FC menamatkan badi kekalahan 4 perlawanan berturut-turut selepas seri bertemu Negeri Sembilan FC malam tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu, kedua-dua pasukan terikat 1-1. Switch kepada Luciano Goicoechea. Pasukan tuan rumah terlebih dahulu di depan seawal minit ketiga perlawanan. Gol oleh hantaran pemain pertahanan Raja Imran Shah disudahkan penyerang muda Muhammad Alif Zikri. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, asakan berterusan Negeri Sembilan FC membuahkan hasil apabila Muhammad Syaril Fikri menyumbat gol penyamaan pasukan pelawat pada minit ke-70. Kedudukan 1-1 kekal hingga whistle penamat menyaksikan Perak FC kekal di tangga ke-11, manakala Negeri Sembilan naik satu anak tangga di kedudukan ke-9. Sementara itu, jurulatih Perak FC Datuk Lim Tiong Kim tetap berpuas hati dengan aksi ditampilkan barisan pemainnya. Membawa kepada jaringan pertama sebenarnya. Tetapi pemain-pemain kita boleh kata mereka memberi segala apa yang mereka ada dalam perlawanan ini, ya. Dan persembahan ini memberi kita ataupun memberi saya hope, ya, hope yang positif, harapan yang baik selepas kembali daripada cuti raya. Saya pasti kita akan lebih mantap. Nada berbeza disuarakan pengendali Negeri Sembilan FC, K. Devon, selepas pasukannya gagal menyudahkan banyak peluang di hadapan pintu gol lawan. Saya rasa saya kurang berpuas hati kerana kita mencipta banyak peluang berbanding dengan pasukan tuan rumah. Saya rasa kalau kita dapat menjaringkan peluang semua itu, mungkin kita boleh collect 3 poin. So kita punya finishing hari ini ada problem, walaupun kita tidak bermain seperti biasa. Pada awal permainan kita rasa tak bersedia. Kembali kepada Hasbullah. Masih lagi Negeri Sembilan yang... Anda nak tahu perkembangan semasa dunia sukan? Bersama saya, Menawan Nawawi, eksklusif di Stadium RTM 22 dan 23 April ini. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Salam Lisi Madani dan jumpa lagi.